Sehingga sekarang, seramai 59 orang penunjuk perasaan ataupun protester telah meninggal dunia dekat Myanmar. Ini disebabkan oleh pihak tentera dan polis dekat sana sanggup menembak rakyat dia sendiri guys, dengan menggunakan peluru hidup tanpa belas kasihan tau. Bukan tu je guys, lebih kurang 1,800 orang telah ditangkap kerana menjadi salah seorang penunjuk perasaan. Kalau jadi penunjuk perasaan, kena tembak. Pada minggu lepas, dunia telah digegarkan dengan kes kematian seorang gadis remaja yang memakai baju Everything Will Be Okay. Tapi tak okay pun. Kenapa tak okay? Let's go. Nama penuh beliau adalah Ma Kyle Sin ataupun nama famous dia adalah Angel. Kalau ikut bahasa dekat sana, Kyle Sin bermaksud bidadari. That is why people always calling her by using Angel. Angel berumur 19 tahun dan dia adalah seorang penari dan juga salah seorang penuntut ilmu seni mempertahankan diri taekwondo. Dia dikatakan mempunyai budi pekerti yang sangat baik guys. Maksudnya dia dikenali sebagai seorang yang baik, seorang yang berani dan juga seorang yang sentiasa senyum. Even in the battle pun, dalam situasi yang tengah huru-hara tu pun, dia still boleh remain smiling. That is incredible guys. Pada hari kejadian, Angel memang tahu risiko dia macam mana kalau dia join protes tu. Dia tahu kemungkinan untuk dia mati pada hari tu sangat-sangat tinggi guys. Jadi dia siap-siap menuliskan wasiat dekat satu kertas yang mengatakan darah saya jenis B+. Jika saya tercedera dan kecederaan yang saya alami tu tak boleh nak disembuhkan, tolong jangan selamatkan saya. Saya akan memberikan organ-organ badan saya yang masih boleh digunakan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan selepas saya mati. So, lepas dia tulis wasiat dekat kertas tu, kertas tersebut diletakkan dekat dalam tempat letak kad matrix. Kad matrix tu, macam biasa kalau kita belajar dekat universiti kan, kita ada satu kad matrix and then kad tu akan digantungkan dekat leher dengan menggunakan lanyard. So, dia letakkan kertas tu dekat dalam tu dan kemudiannya dia simpan dekat dalam beg galas dia. Tapi masalahnya guys, dekat Facebook ada satu akaun menggunakan nama Angel dalam bahasa Cina. So, dekat akaun tu ada satu posting dekat dia punya wall. Apabila kita baca posting tersebut yang telah ditranslatekan kepada English, dia mengatakan darah Angel adalah darah jenis A. Tapi kalau berdasarkan bukti penemuan kertas wasiat yang ditulis oleh Angel sendiri, darah dia adalah darah jenis B+. Seperti yang Carol cakap awal-awal tadi tu. So, apa yang kita boleh nampak, that is one of misinformation dekat account tu guys. Cerita dia macam ni tau. Kejadian ni berlaku dekat bandar Mandalay, salah satu bandar dekat Myanmar lah. Masa tu mereka sedang melakukan protes dekat jalan utama bandar tu tau. Masa tu pihak tentera Myanmar menembakkan gas pemedih mata ke arah protester tersebut. And then masa tu Angel ada join sekali dekat situ guys. Angel masih tak nak mengalah lagi. Dia masih nak berjuang untuk protes. Jadi andai kata kalau Angel nak menghindarkan daripada gas pemedih mata tu, dia kena cari pipe air supaya para protester yang ada dekat situ dapat melihat dengan jelas guys. Yalah, dengan keadaan kabus dekat situ. And finally Angel jumpa satu pipe air yang berdekatan dengan dia masa tu. Dia katakan jarak antara pipe air tu dengan pihak tentera tak jauh sangat tau. Even tentera masa tu tengah melepaskan tembakan berdas-das ke arah protester, dia still beranikan diri untuk membuka pipe air tu. Dan akhirnya Angel rebah jatuh ke bumi selepas satu das tembakan telah terkena tepat dekat belakang kepala dia guys. Orang ramai berkerumun datang untuk selamatkan Angel masa tu, tapi malang tidak berbau, Angel meninggal dekat situ. Kemudiannya jasad Angel dibawakan ke rumah dia dan terus dipersiapkan untuk dikebumikan pada keesokan harinya. Jadi sebelum dia dikebumikan, jasad Angel diberikan penghormatan terakhir apabila orang ramai datang untuk melihat sendiri seorang remaja yang berani, seorang remaja yang memberikan inspirasi kepada orang yang lebih tua daripada dia supaya terus berjuang demi negara diorang. Lepas tu, semasa dalam perjalanan untuk dikebumikan, kereta yang membawa jasad Angel difollow oleh ramai orang guys. Orang-orang dekat situ memang hormat dia sangat-sangat, memang respect dia atas tindakan yang dia lakukan tu. Memang satu tindakan yang sangat-sangat berani guys. Dekat belakang kereta tu berduyun-duyun orang follow tau. Jadi guys, berdasarkan daripada sumber-sumber media dari dalam dan luar negara, ada sesetengah daripada mereka yang mengatakan Angel meninggal pada hari Rabu, iaitu pada 3 hari bulan Mac. Ada yang mengatakan Angel meninggal pada hari Khamis, iaitu pada 4 hari bulan Mac. Kenapa ada yang cakap hari Rabu? Kenapa ada yang cakap hari Khamis? Okey, semua ni kemungkinan atas sebab berlainan waktu dekat setiap negara. Jadi media-media ni mengambil tarikh mengikut tarikh dekat negara dorang. Ada negara yang masa kejadian tu 4 hari bulan, ada negara yang masa kejadian tu 3 hari bulan. So that is why tarikh dan hari berbeza mengikut para media-media online ni. Cerita dia tak habis dekat situ je tau. Selepas cerita pasal Angel ni meninggal sebab kena tembak dengan polis tersebar dengan luas satu dunia, kerajaan Myanmar ni macam tak puas hati tau. Macam tak boleh nak duduk diam sebab mereka dituduh membunuh Angel. So apa yang kerajaan Myanmar dibuat, dia pergi gali balik kubur Angel selepas 2 hari Angel dikebumikan.
Pihak berkuasa Myanmar menggali semula kubur Ma Khyal-sin, remaja wanita berusia 19 tahun yang ditembak ketika demonstrasi anti-kudeta pada Rabu lalu. Maksudnya dia meninggal pada hari Rabu ataupun hari Khamis dan kemudiannya pada hari Sabtu polis atau tentera pergi gali balik kubur Angel untuk dibawa ke hospital. Kenapa dia nak bawa pergi hospital? Sebabnya dia nak buat bedah siasat ke atas jasad Angel. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Myanmar ni lagi membuatkan rakyat dia jadi marah tau. Sanggup dia pergi gali balik kubur si Angel tu. And then apa yang membuatkan rakyat dia jadi makin marah, lagi marah. Dengan secara tiba-tiba je kerajaan mengeluarkan statement kepada media antarabangsa yang mengatakan hasil daripada laporan bedah siasat mendapati peluru yang ada dekat kepala Angel berukuran 1.2 cm. Yang bermaksud peluru tu bukan kepunyaan pihak tentera ataupun pihak polis. Pemeriksaan yang dilakukan membebaskan pihak berkuasa terhadap membunuh Khyal-sin. Masalahnya, total protester yang meninggal sebanyak 37 orang sebelum Angel tu siapa yang bunuh kalau bukan orang? Disebabkan kematian Angel dah tersebar satu dunia, baru kau nak sibuk korek kubur orang tu. Lepas tu kau nak cakap peluru tu bukan kau punya. Memang tak patutlah cerita dia, guys. Nampak kau nak sorokkan dekat dunia apa yang kau dah buat. Itu belum cerita pasal apa yang dia buat dekat bangsa Rohingya lagi, guys. Junta berusaha menyembunyikan fakta remaja itu dibunuh oleh pasukan mereka. Benda ni bukan main-main tau. Sebab baru-baru ni kerajaan Myanmar dah keluarkan arahan kepada tentera dia, kepada polis dia untuk menembak para protester-protester yang berani melawan diorang, yang berani untuk mengacau pucuk kepimpinan diorang. Sesiapa yang cuba untuk melawan polis dan tentera tidak akan teragak-agak untuk menembak rakyat dia sendiri. Sampai macam tu sekali, guys. Padahal protester-protester tu tak ada menggunakan apa-apa senjata pun. Mereka hanya inginkan keamanan daripada kerajaan diorang. Tapi kerajaan diorang ni yang celaka. Cerita dia memang panjang, guys. Walau macam mana pun kita akan cuba ceritakan juga benda ni sebabnya Myanmar ni dah jadi semakin teruk sekarang ni tau. Okey, kalau kita tengok negara Myanmar sekarang tengah huru-hara kan. Korang semua tak tertanya-tanya ke apa yang berlaku sebenarnya dekat sana? Even Carol sendiri pun tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya ni. Sebab selepas kematian Angel ni barulah kecoh satu dunia, barulah kecoh gila bapak ni tau. Carol cubalah selidik and jumpa juga jawapan dia. Beratus-ratus ribu orang protes dekat jalan raya. Pemimpin negara Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi ditangkap atas sebab memiliki walkie-talkie. Dan semuanya bermula pada 1 Februari yang lepas. Seperti yang korang nampak, ada seorang instruktor yang tengah bersenam. Dekat dalam video tu terakam beberapa buah kereta dan lori pihak tentera Myanmar dekat belakang dia. Untuk pengetahuan korang semua, pada hari tersebut merupakan permulaan, the beginning kepada rampasan kuasa oleh pihak tentera Myanmar. Semua kenderaan yang ada dekat belakang instruktor tu, masa tu diorang tengah on the way nak pergi tangkap pemimpin-pemimpin politik yang lain. Kiranya pihak tentera akan tangkap pemimpin politik dan mereka akan conquer negara tu. Diorang akan memerintah negara tu. Lepas tu pihak tentera mengumumkan tempoh 1 tahun darurat dan semua kuasa dekat negara tu jatuh ke tangan Min Aung Hlaing, iaitu ketua tentera negara Myanmar. And then selepas tu tentera-tentera pergi conquer dekat jalan-jalan utama untuk buat roadblock. Banyak tempat dekat Myanmar yang tak ada internet langsung, kena potong. Social media di blok, tak boleh nak buka social media langsung. Perhimpunan beramai-ramai menjadi satu larangan keras, guys. Dah macam lebih kurang Korea Utara dah ni, guys. Jadi kenapa pula tiba-tiba pihak tentera beria-ria nak take over the country? Dikatakan pada pilihan raya yang diadakan pada bulan November tahun lepas adalah satu penipuan yang dahsyat. Walaupun orang tak ada bukti yang kukuh untuk menunduh benda tu, ramai orang cakap yang benda ni adalah salah satu rampasan kuasa yang sengaja dibuat oleh pihak tentera. Sebenarnya, guys, kalau korang nak tahu, pada pilihan raya tahun lepas dimenangi oleh Aung San Suu Kyi. So this is just a theory, guys. Selepas Aung San menang, military leader pun macam rasa terancam. Dia takut kedudukan dia terancam. Kenapa pula dia nak takut? Dia dikatakan Aung San Suu Kyi kemungkinan akan cuba untuk merombak balik kepimpinan military punya side. So dia akan tukarlah ketua, dia akan tukar tu, dia akan tukar tu. So dia jadi takut tau. Dia takut kalau dia dah tak ada kuasa. Kalau korang nak tahu, dia digelarkan sebagai manusia paling dikehendaki dekat atas muka bumi ni. Most wanted man on the planet. Sebabnya, guys, apa yang berlaku dekat bangsa Rohingya sekarang ni, semua tu kerja dia, guys. Kena bunuh, rumah kena bakar, macam-macam yang jadi dekat bangsa Rohingya. Semua tu kerja dia lah. Jadi andai kata kalau dia tak ada kuasa ataupun tak ada orang yang berkuasa nak protect dia, kemungkinan dia akan menerima some serious consequences. Kemungkinan dia akan ditangkap atau didakwa dekat mahkamah antarabangsa di atas kesalahan melanggar hak asasi manusia. Disebabkan dia nak jaga kuasa dia, dia tak nak kena tangkap, rakyat dia yang terseksa, rakyat dia yang terbunuh. Selagi PBB tak campur tangan dalam hal ni, benda ni akan still berpanjangan. Jadi kita tunggu je, guys, untuk next yang berlaku ke atas Myanmar. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.